Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya nak membentangkan satu kertas kerja yang bertajuk isu-isu semasa jemaah haji dan umrah Malaysia. Saya Muhammad Sabri bin Jamaluddin, bersama-sama dengan saya S. Salahuddin Suyorno dan juga Khairul Azhar Mirangani. Dan kami semua berasal daripada Akademi Pengajian Islam Contemporary ASIS, Universiti Teknologi Mara Malaysia, UiTM Kampus Alor Gajah Melaka. Baik, sedikit perkongsian saya mengenai abstrak. Bila berkaitan dengan abstrak, sudah pasti panggilan ke Tanah Suci ini merupakan satu peluang dan jemputan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana tidak semua manusia mampu untuk sampai kepadanya. Jadi bila mana kepadatan dan juga lambakan jemaah-jemaah sampai ke Tanah Suci, sudah pasti pelbagai isu-isu cerita suka dan duka yang akan dikongsikan bersama. Jadi kajian ini dia mengaitkan beberapa isu-isu dan juga permasalahan dan juga kes-kes yang popular yang sering kali berlaku di kalangan jemaah-jemaah haji dan juga umrah, khususnya di Malaysia. Yang mana kajian ini lebih bertemakan kepada haji, umrah dan juga ziarah, yang mana pendekatan yang dipakai adalah penerokaan terhadap kajian literatur untuk meninjau elemen permasalahan isu-isu dan kes-kes yang terkait dengan jemaah Malaysia. Dan dapatan kajian mendapati pelbagai isu yang berlaku dalam kalangan jemaah haji dan umrah merupakan faktor menyumbang besar dalam permasalahan oleh jemaah ketika menunaikan ibadah umrah dan juga haji. Baik, jadi saya mulakan dengan itu sebagai pendahuluan. Menurut mazhab Syafi'i, sudah pasti pelaksanaan ibadah umrah dan haji ini bagi setiap individu adalah satu kali wajib, dan satu kali umrah haji itu adalah wajib menurut Syamsuddin. Jadi terdapat 5 syarat wajib bagi haji dan juga umrah, iaitu yang pertama sekali beragama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, keempat merdeka, yang kelima berkemampuan menurut Nur 2018. Namun realitinya pada hari ini, kalau kita melihat berbagai isu-isu permasalahan-permasalahan yang terjadi, yang mana dikaitkan juga tentang panggilan dan juga peluang untuk melaksanakan ibadah haji mengikut Muassasah Tabung Haji Malaysia Muqtar 2022. Ini berbeza daripada ibadah umrah kerana sebagai satu peluang sentiasa terbuka cerah buat umat Islam untuk ke Tanah Suci berbanding dengan ibadat haji. Namun begitu, Muassasah Tabung Haji sentiasa bertindak progresif dan berusaha untuk dengan bersungguh-sungguh dengan meminta kuota-kuota tambahan yang mana bertujuan untuk menambah bilangan jemaah haji dari Malaysia untuk ke Tanah Suci pada musim haji menurut Kamariah Khalidi tahun 2022. Jadi menurut Kamariah Khalidi lagi, isu kuota ini merupakan isu yang sangat hebat diperdebatkan. Kerana tidak cukup setiap tahun isu-isu ini ada berlaku dan sering diputarkan pada setiap tahun. Dan juga kalau kita lihat pada masa yang sama, jemaah tersebut lompang dan tidak memenuhi daripada aspek-aspek ujian kesihatan, sebagai contoh seperti pesakit dialisis dan juga berkursi roda, yang mana bagi jemaah yang memerlukan kebergantungan daripada orang lain untuk pengurusan diri mereka ketika mana mereka melaksanakan ibadah di Tanah Suci Mekah dan juga Madinah. Jadi sebab itu, menurut Roslan, isu-isu yang sentiasa bermain juga adalah berkaitan tentang pakej harga yang super duper murah, yang mana akhirnya hanya mampu dan tawaf sa'i di lapangan terbang Kuala Lumpur KLIA 1 sahaja, yang mana jemaah-jemaah ini telah gagal untuk sampai ke Mekah dan juga Madinah. Begitu juga mengenai permasalahan-permasalahan yang lain seperti permasalahan hukum hakam yang mana tidak selaras di kalangan jemaah-jemaah. Dan juga pada masa yang sama, kalau dilihat juga adalah mengenai tentang kuasa membeli yang disentuh, iaitu kerana ramai jemaah-jemaah di mana mereka mempunyai pilihan untuk memilih pakej-pakej yang terbaik berbanding hanya melihat kepada harga semata-mata. Jadi sebab itu, jika dilihat, artikel ini memang banyak menyentuh ataupun mengupas pelbagai isu-isu yang bertemakan kepada haji, umrah dan ziarah secara umumnya. Jadi kita pergi kepada satu ke satu secara ringkasnya, iaitu yang pertama sekali isu berkenaan haji. Tidak lain tidak bukan isu berkenaan haji ini dikaitkan dengan isu pengiliran jemaah haji, yang mana untuk mendapatkan kuota yang dilihat sebagai satu isu yang tiada kesudahannya sehingga ke hari ini. Dan ini juga dipetik menurut MATA, Persatuan Agensi Pelancongan Malaysia, yang mana lambakan isu penipuan dan juga jemaah terkandas akibat terpedaya dengan pelbagai skim-skim yang ada di luar sana, yang masuklah pakej haji di Malaysia adalah berpunca daripada kelemahan tabung haji itu sendiri. Jadi ini menurut MATA. Jadi ini juga dipersetujui oleh Muqtar 2022, yang mana melihatkan tabung haji ini tidak cekap dan lemah dalam menyusun strategi yang terbaik daripada aspek pengiliran jemaah. Ini dibuktikan lagi dengan Nasbah tahun 2022, yang mana isu-isu seperti yang saya sebutkan tadi itu semakin memuncak dan acap kali terjadi dan berlaku apabila tiba sahaja musim haji bagi setiap tahun.
Menurut Hamid 2022 juga menyentuh isu kenaikan kos pakej haji yang mana pada setiap tahun merupakan sesuatu yang menjadi perdebatan di kalangan penabung-penabung dan juga bakal jemaah haji di Malaysia. Dan juga dipetik bernama 2022 yang mengatakan juga berkenaan dengan isu kenaikan ini yang mana merupakan satu cabaran yang begitu menyukarkan bakal jemaah-jemaah khusus daripada aspek inflasi yang menyebabkan pertukaran mata wang asing juga pengenalan bapa cas yang cukai baru yang dikenakan oleh kerajaan Arab Saudi. Dan ini juga disokong oleh bernama 2002 yang mana banyak subsidi-subsidi yang ditawarkan oleh kerajaan begitu terhad walaupun ada, dan ini juga menyukarkan jemaah-jemaah untuk sampai ke tanah suci pada setiap tahun. Dan ini juga dilihat oleh bernama 2022 juga dipetik mengenai isu-isu tentang agensi-agensi haji yang bertanggungjawab memulangkan isu duit yang mana gagal ditawarkan baru-baru ini, iaitu isu menerbangkan kegagalan menerbangkan jemaah-jemaah haji disebabkan oleh penggunaan visa furada. Okey, menurut Majlis Pelancongan Malaysia MTC yang mana isu berkenaan tentang menteri di Jabatan Perdana Menteri Al-Ehwal Agama yang mana isu yang lambat digerakkan atau dicampur tangan oleh Kementerian Agama yang mana isu berkenaan dengan kuasa haji yang sepenuhnya diletakkan di bawah Menteri Agama dan bukan dikawal ataupun diambil oleh MOTEK, Kementerian Pelancongan Seni dan juga Budaya Malaysia menurut Parzi tahun 2022. Manakala isu berkenaan umrah dan juga ziarah ini kita lihat adalah isu mengenai etika dan moral ditayangkan oleh para jemaah umrah ketika berada di Tanah Suci yang mana merupakan sesuatu yang perlu dipandang sebagai membawa imej dan nama baik negara, khususnya negara Islam. Menurut Latifah, isu ini juga adalah isu-isu yang mana sengaja mempersendakan dan mempermainkan agama ketika masuk ke ihram dengan menyamar sebagai jantina yang berbeza dengan jantina yang tertera di kad pengenalan secara rasmi. Ini disokong oleh Ahmad 2022 yang mana isu-isu berkaitan tentang kejahilan dalam agama tetapi cuba membuka publicity secara meluas kepada umum yang mana akhirnya memberikan impak yang buruk kepada agama Islam itu sendiri. Menurut Ida 2016 tentang lambakan jemaah-jemaah yang suka pergi secara sendiri mengenai pakej umrah DIY, do it yourself, yang mana ini juga merupakan salah satu daripada kerap terjadi pelanggaran sebarang apa polisi-polisi dan juga peraturan-peraturan yang mana telah dilakukan oleh para jemaah-jemaah umrah ketika mana mereka berada di Arab Saudi. Menurut Ni Adnan tahun 2022, ia juga dilihat sebagai salah satu daripada aktiviti ataupun itinerary sepanjang keberadaan jemaah di Tanah Suci yang mana komitmen dan tanggungjawab mereka ketika mana mereka pergi secara sendiri, secara DIY itu, yang mana bila berlaku kematian, bila berlaku masalah-masalah seperti hilangnya pasport dan sebagainya, maka tiada tempat untuk mengadu dan sebagainya. Jadi menurut Jamaah Jamaluddin tahun 2021 mencadangkan bahawasanya pilihlah agensi yang berdaftar di bawah MOTEK ketika mana nak menunaikan ibadah umrah ini. Jadi isu-isu mengenai baru-baru ini mengenai tentang penggunaan smartphone, telefon pintar dan sebagainya menerusi penggunaan yang dikenakan oleh kerajaan Arab Saudi bagi jemaah-jemaah yang tentang aplikasi nusuk dan sebagainya, ini dilihat sebagai satu benda yang sangat penting untuk para jemaah menguasai teknologi dari semasa ke semasa menurut Mat Hayin tahun 2022. Dan Mat Hayin juga membuktikan bahawasanya ketika mana penguasaan nusuk ini yang mana membantu para jemaah-jemaah untuk memudahkan mereka masuk ke raudah tanpa ada sesak-sesak dan sebagainya, dan ini merupakan salah satu ilmu yang perlu dikuasai oleh para jemaah. Okey, menurut Roslan tahun 2022, kenaikan kos pakej pada saat akhir akibat daripada kesan inflasi dan kenaikan nilai mata wang telah dilihat sebagai satu bebanan yang begitu membebankan para jemaah, lebih-lebih lagi setelah selesai membuat bayaran keseluruhan pakej berbaki yang mana sangat dekat dan pendek sebelum mereka berlepas menunaikan ibadah umrah. Jadi sebagai penutupnya, keselesaan dan juga kemudahan dalam memastikan para jemaah umrah dan haji berpeluang untuk melaksanakan ibadah dengan tertib dan sempurna merupakan satu yang perlu diambil berat oleh semua pihak. Tidak kira pihak kerajaan, tidak kira pihak kementerian dan tidak kira juga kepada agensi-agensi yang telah ditanggungjawabkan untuk membawa jemaah. Mudah-mudahan jemaah-jemaah dapat melaksanakan ibadah ini dengan